Serigala kelaparan menunggu mangsa. Polis mengesahkan telah menerima satu laporan berhubung isu fitnah mengaitkan Menteri Pendidikan Fadhilina Siddiq yang tular di aplikasi WhatsApp dan laman Facebook. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, laporan dibuat pada 4:21 petang kemarin di Balai Polis Sungai Maung di Kuching, Sarawak oleh Setiausaha Politik Menteri Pendidikan itu. Kertas siasatan mengenai kes ini telah dibuka dan kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Terdahulu, Fadhilina dilaporkan berkata video tular di media sosial berkaitan isu kafir itu telah diambil di luar konsensus dan diselewengkan konteks dengan cubaan jahat mahu mencalarkan imej serta kredibiliti beliau. Dalam kenyataan yang dimuat naik di akaun Facebook beliau semalam, Fadhilina menyifatkan penularan video itu turut berniat mencetuskan kekecohan dalam isu berkaitan 3R, agama, bangsa dan institusi raja dengan memercikkan pemisongan makna ucapan sebenar sehingga beliau ditohmah dengan ujaran kebencian, tuduhan tidak benar dan fitnah selain diancam keselamatan. Semalam, Fadhilina membuat permohonan maaf susulan tularnya klip video pendek memaparkannya. Kononnya beliau menolak penggunaan perkataan kafir. Menurut Fadhilina, selain klip video yang ringkas itu turut disebarkan ialah rekaan poster menunjukkan seolah-olah beliau menafikan ungkapan yang memang ada dalam Islam. Dakwaan tersebut katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkannya. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada mengguris perasaan mana-mana pihak atas kesalahfahaman, keterlanjuran kata dan khilaf yang datang daripada kelemahan diri saya, katanya dalam satu kenyataan di petik bernama. Menurut Fadhilina, pandangan yang diberikannya itu dibuat dalam majlis tertutup ketika beliau menyentuh kemelut penyebaran sentimen kebencian, sikap hulu dan gejala takfiri dalam kalangan segelintir masyarakat. Katanya sentimen jahat tersebut menular sehingga kepada anak-anak di sekolah dan ia tercetus hasil interaksi mereka dengan orang lebih dewasa yang mengambil pendekatan ekstrim. Saya sebutkan bahawa saya tidak membenarkan anak-anak saya menyebut istilah kafir yang mempunyai konotasi kebencian terhadap warga non-Muslim yang hidup bersama-sama dalam negara tercinta. Saya tidak kompromi soal fitnah dan tuduhan jahat serta kesengajaan penyelewengan konteks, lebih-lebih lagi ancaman keselamatan terhadap diri saya dan keluarga. Hakikatnya ia adalah satu salah faham dan kesengajaan penyelewengan konteks sebagaimana dinyatakan sebelum ini, katanya. Sejak kemarin, tular dakwaan Fadhilina mengharamkan penggunaan kalimah kafir termasuk di rumah dan dalam kalangan anak-anaknya. Pengkritik kemudian mengecam dan menyindir Menteri Terbabit. Semalam juga Fadhilina dilaporkan menerima ugutan melalui alamaya susulan isu berkenaan. Justru beliau sudah membuat aduan kepada polis sebagai langkah keselamatan selain agar membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan. Ujar Fadhilina, isu sebutan kafir atau non-Muslim bukanlah bermakna beliau melarang penggunaan perkataan yang memang dalam Al-Quran itu. Sebaliknya, Fadhilina berkata ia adalah isu memilih panggilan bersesuaian dalam kehidupan seharian. Hantaran yang tular itu menuduh kononnya Fadhilina menyebut perkataan kafir pun saya haramkan di rumah dan perkataan kafir pun saya haramkan di rumah saya. Haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat pick up dari luar, ya. Jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up perkataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, ya. Tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu konotasi tak berkat hidup kerana kerja dengan orang kafir. Lantaran itu, Fadhilina berkata pihaknya telah melaporkan kepada pihak berkuasa dan akan mengambil tindakan undang-undang sewajarnya. Ujaran kebencian, tuduhan tidak benar malah ancaman keselamatan diterima di alamaya. Kesemua bukti daripada hantaran komentar dan mesej peribadi di media sosial yang pelbagai sedang dikumpulkan dan tindakan undang-undang akan diambil. Mungkin ada yang memang bertindak dengan sengaja, ada pula bertindak melulu atas kejahilan, jelasnya tegas. Kelihatannya budaya memanipulasi kenyataan dan penyiaran berniat jahat dengan mengambil sebahagian daripada ucapan pimpinan atau penyelewengan konteks semakin menjadi modus operandi pihak tertentu yang sengaja ingin mencucuh sumbu kebencian antara agama. Mungkin setelah difikirkan tiada lagi modal lain untuk mencetuskan huru-hara dalam negara kecuali dengan cara menyemarakkan api perkauman dan agama. Golongan sebegini sanggup melakukan apa sahaja asalkan hasrat mereka tercapai termasuk mengganggu keharmonian beragama. Semakin ditegur, semakin menjadi-jadi tanpa diketahui apa faedahnya kecuali untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang dilihat umpama serigala yang kelaparan yang sentiasa menunggu mangsanya tersilap langkah.